Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat modul 2 iaitu buku catatan pertama. Cikgu minta kamu tolong rujuk buku teks ya. Kitaran perakaunan yang kita belajar waktu modul 1 hari itu, dia akan bermula dengan dokumen sumber. Kemudian kita perlu sediakan buku catatan pertama. Jadi kita akan lihat buku catatan pertama ya. Apakah yang dimaksudkan dengan buku catatan pertama? Iaitu buku catatan asal untuk merekod semua urus niaga perniagaan ya. Semua urus niaga perlu direkodkan dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama ada 3 jenis, iaitu yang pertama sekali jurnal, merekodkan semua urus niaga perniagaan. Yang kedua, buku tunai, merekodkan semua penerimaan dan pembayaran tunai ataupun cek. Dan yang ketiga adalah buku tunai runcit, iaitu merekodkan perbelanjaan yang melibatkan amount yang kecil. Jadi kita akan lihat jurnal dulu ya. Jurnal terdiri pada dua, iaitu jurnal am dan jurnal khas. Kita akan fokus kepada jurnal am terlebih dahulu ya. Okey, jurnal am. Apakah yang dimaksudkan dengan jurnal am? Ialah merekodkan semua urus niaga yang tidak melibatkan pengaliran wang masuk dan wang keluar ya. Ingatlah, tidak melibatkan pengaliran wang masuk dan wang keluar. Tak melibatkan duit masuk dan duit keluar ya. Okey, kenapakah kita nak sediakan jurnal am ya? Kenapa kita nak sediakan? Yang pertama, untuk catatan pembukaan. Yang kedua, untuk belian ataupun jualan aset bukan semasa secara kredit. Yang ketiga, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa. Yang keempat, sebagai membawa masuk modal tambahan kecuali tunai dan bank. Dan yang terakhir, catatan penutupan. Untuk kali ini, cikgu tak akan terangkan lagi catatan penutupan. Cikgu akan terangkan kemudian ya. Cikgu cuma terangkan 1, 2, 3 dan 4 terlebih dahulu. Bagaimanakah format jurnal am? Ya, format jurnal am macam ni. Dia ada tarikh, butir, folio, debit dan kredit. Tarikh wajib ada ya. Buku catatan pertama, tarikh wajib ada. Dia ada nama-nama akaun, iaitu klasifikasi akaun yang kita telah belajar dalam modul 2, dan catatan di sebelah debit dan catatan di sebelah kredit. Debit dan kredit mestilah sama. Dan jangan lupa mesti ada keterangan, catatan sedikit cerita sedikit ya. Baiklah, kita pergi tujuan jurnal am yang pertama, iaitu catatan pembukaan. Untuk makluman kamu, catatan pembukaan ada 2 jenis. Yang pertama, memulakan perniagaan. Yang kedua, meneruskan perniagaan ya. Kita lihat memulakan perniagaan dulu ya. Okey, apabila kita nak memulakan perniagaan, apa yang perlu ada? Yang perlu ada adalah aset sebagai modal ya. Mesti ada aset dan mesti ada modal, wajib ada. Ya. Okey, kita lihat ayat urus niaga ini. Encik Farid memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah 35,000 ke dalam bank dan perabot 2,400. Jadi apakah aset di sini? Aset ialah tunai dimasukkan ke dalam bank, dan yang kedua adalah perabot ya. Okey, bila aset bertambah, dia akan berada di sebelah debit. Ini aset bertambah, perabot bertambah ya. Bila aset bertambah, dia akan berada di sebelah debit ya. Dia akan berada di sebelah debit. Dan juga apabila kita memulakan perniagaan, kita membawa masuk modal, modal juga akan bertambah. Bila modal bertambah, dia akan berada di sebelah kredit ya. Okey, modal bertambah, dia akan duduk sebelah kredit. Okey, berapa modal kita? Modal adalah inilah. Yang ni tambah dengan yang ni ya. Ini adalah jumlah modal. Okey, kita buat jurnal am kita dulu. Nah, ini adalah jurnal am. Seperti mana yang cikgu telah terangkan dekat kamu tadi, jurnal mesti wajib ada tarikh. Tarikh kita 2016, iaitu Januari 1. Kita kena catat sebelah debit dulu ya. Dalam jurnal am, kita kena catat di sebelah debit dulu. Apa dia debit? Iaitu aset ya, bank dengan perabot. Maksud dia aset kita bertambah berada di sebelah debit. Bank kita sebanyak 35,000 debit, dan juga perabot kita aset bertambah di sebelah debit ya. Okey, satu lagi adalah modal. Modal kita juga bertambah. Modal bertambah duduk sebelah kredit, dan ini adalah modal. Dan jangan lupa
cikgu dah terangkan dekat kamu, mesti ada catatan ya. Sedikit catatan iaitu aset dan liability pada tarikh ini. Okey. Kita pergi pula yang kedua, catatan pembukaan meneruskan perniagaan ya. Apabila kita nak meneruskan perniagaan ataupun nak memulakan perniagaan, item yang pasti yang akan ada dalam perniagaan kita adalah aset ya. Mesti ada aset, mesti ada modal dan kadang-kala ada liability sebab kita meneruskan perniagaan mungkin dah berhutang, maka liability akan wujud ya. Di sini kita ada aset, ada liability dan ada modal. Aset bertambah ya. Memulakan aset bertambah, modal bertambah, liability pun ada. Maka semuanya ini adalah aset bertambah duduk sebelah debit, modal bertambah duduk sebelah kredit. Nah, liability bertambah juga duduk sebelah kredit Okey, kita buat jenayah. Ini adalah jenayah kita. Tarikh kita 2016 Mei 1, tarikh wajib ada. Kita catat di sebelah debit dulu. Apa-apa debit mesti duduk di atas ya. Okey, iaitu inventory debit 2000 sebab aset kita bertambah. Tunai di tangan kita tulis tunai saja ya, tunai 1100. Tunai di bank kita tulis bank saja ya, iaitu sebanyak 13,300. Itu semua sebelah debit, aset bertambah. Seterusnya kita ada liability. Liability adalah perniagaan masyarah ya, akan berada di sebelah kredit. Liability sebelah kredit, sentiasa sebelah kredit ya, dia bertambah. Kemudian modal sentiasa di sebelah kredit ya, sebab modal juga adalah bertambah apabila kita memulakan perniagaan ya. Kedudukan asal ataupun sifat asal dia. Seterusnya seperti biasa, jumlahkan jumlah dan kamu kena cerita sedikit aset dan liability pada tarikh ini. Kamu akan nampak debit dan kredit sama ya. Okey, habis dah untuk catatan pembukaan fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah belian aset bukan semasa secara kredit belian aset bukan semasa secara kredit. Kita tengok kat sini Januari 13. Ali Enterprise membeli 3 buah rak pameran. Rak pameran ini adalah aset rak pameran ini adalah aset. Aset membeli rak pameran adalah aset. Rak pameran ini adalah perabot. Perabot bertambah. Bila kita beli, perabot bertambahlah ya. Debit lah nah. Debit okey. Seterusnya membeli secara kredit. Secara kredit adalah hutang Kredit maksud dia hutang. Daripada kedai perabot Yap Seng, maka di sini akan wujud akaun belum bayar kedai perabot Yap Seng. Aset pula dah. Bila beli secara hutang, liability akan bertambah. Liability bertambah akan berada di sebelah kredit. Liability bertambah akan berada di sebelah kredit Okey, 23 hari bulan sebuah mesin type terpakai. Mesin type ni apa dia? Mesin type terpakai. Bila kita beli mesin type ini adalah alatan pejabat. Alatan pejabat akan bertambah Bila bertambah dia akan berada di sebelah debit Secara kredit, nampak tak kredit? Kredit adalah hutang Daripada perniagaan Norlida. Perniagaan Norlida adalah akaun belum bayar, akan wujud liability. Liability bertambah akan berada di sebelah kredit. Okey, kita buat jenayah jenayah. Tarikh wajib ada Januari 13 kita kena tulis debit dulu. Apa-apa pun debit berada di atas, iaitu debit kita adalah rak pameran iaitu perabot debit bertambah 800, aset bertambah Seterusnya kedai perabot Yap Seng, liability bertambah duk sebelah kredit dan jangan lupa ada sedikit penerangan Kita habiskan ikut tarikh Januari 13 satu tarikh, debit dan kredit satu tarikh, dan satu lagi 23 hari bulan satu tarikh Okey, mesin type adalah alatan pejabat. Alatan pejabat bertambah di sebelah debit dan juga akaun belum bayar iaitu perniagaan Norlida di sebelah kredit iaitu sebanyak 330. Okey, dan jangan lupa dia ada penerangan belian mesin type secara kredit.
Okey, ini adalah belian aset bukan semasa secara kredit. Dan satu lagi, fungsi dia jualan aset semasa secara kredit. Jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, Januari 17, menjual mesin daftar tunai. Mesin daftar tunai ni apa dia? Alatan pejabat. Bila kita jual alatan pejabat ataupun mesin daftar tunai ini akan berkurangan. Berkurangan. Bila berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Aset berkurangan akan berada di sebelah kredit. Kemudian secara kredit hutang. Bila hutang kepada kedai Cik Ros, kedai Cik Ros bertambah ataupun aset bertambah, akan belum terima beli secara hutang. Kedai buku Cik Ros sebelah debit, aset bertambah, dia akan berada di sebelah debit. Okey, sebuah mesin pejabat terpakai. Mesin pejabat dah, meja pejabat terpakai. Meja pejabat terpakai ini adalah perabot. Bila perabot dijual, perabot akan berkurangan. Bila perabot berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Perabot berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Kemudian dia kata dijual secara kredit hutang kepada perniagaan husna, maka akan belum terima perniagaan husna akan wujud. Maka perniagaan husna ini adalah aset, akan belum terima, maka dia akan berada di sebelah debit. Aset bertambah sebelah debit, aset berkurangan akan berada di sebelah kredit. Okey, kita buat jenaam. Ni jenaam. Tarikh wajah ada 2016 Januari 17. Okey. Mesin daftar tunai. Kita apa-apa kena debit dulu. Apa yang debit? Kedai buku Cik Ros. Sebuah debit iaitu sebanyak 600. Dan kita kena kredit alatan pejabat. Berapa? 600. Ini 600. Ubah saja. Tak masalah. Okey. Dan jangan lupa ada catatan jualan mesin daftar tunai secara kredit. Cerita sikit. Okey, kita habiskan yang 17 hari bulan. Kemudian kita pergi kepada 18 hari bulan pula. 18 pula dah. 28 28. Apa-apa pun tulis debit dulu Debit kita adalah perniagaan husna hutang akan belum terima bertambah aset bertambah sebelah debit iaitu sebanyak 400. Dan perabot berkurangan sebab kita jual. Perabot berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. So, satu lagi, kamu jangan lupa kita cerita sikit jual meja pejabat secara kredit. Okey, boleh nak? Okey, kita pergi pula kepada fungsi jenaam yang ketiga, iaitu ambilan barang niaga. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Nampak tak? Kat sini dia kata barang niaga. Bila dia kata barang niaga, dia adalah apa ya? Belian. Ambil barang niaga adalah belian. Okey, belian adalah belanja. Bila kita mengambil barang niaga, belian kita akan berkurangan. Bila berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Sebab belanja berada di sebelah kredit. Kenapa bila kita sebut mengambil barang niaga, dia refer kepada belian? Sebab istilah belian adalah beli barang niaga untuk dijual. Kita beli barang niaga untuk dijual. Maka belian bertambah. Tapi barang hendak dijual tu kita ambil untuk kegunaan peribadi. Maka belian akan berkurangan. Bila belian berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Okay. Untuk kegunaan peribadi. Kegunaan peribadi ini adalah ambilan. Kamu kena ingat ambilan sentiasa bertambah dan sentiasa debit. Ambilan sentiasa bertambah dan sentiasa di sebelah debit. Itu kamu kena ingat. Ambilan sentiasa bertambah dan sentiasa berada di sebelah debit kecuali untuk pembetulan kesilapan kalau kita belajar dalam modul 9 nanti. Okey, 24 hari bulan pemilik mengambil barang niaga. Bila pemilik barang niaga, sama juga bila kata sebut barang niaga, maka dia adalah belian. Belian akan berkurangan dan akan berada di sebelah kredit. Hadiah dihadiahkan untuk anaknya. Kalau untuk anak dia sama konsep iaitu peribadi. Maka ambilan akan berada di sebelah debit. Ambilan sentiasa bertambah. Sentiasa debit kecuali pembetulan kesilapan. Kalau Okey, kita sediakan jenaam. Seperti mana yang cikgu terangkan
sebelum ni jenayah wajib ada tarikh. Tarikh ada Januari 9, ya. Okey, apa-apa pun kita kena catat di sebelah debit dulu, iaitu ambilan sebanyak 450 dan kita kredit belian sebanyak 450. Dan jangan lupa catatan, sedikit catatan, perlu ada catatan, ya. Okey, kita pergi pula kepada 24 hari bulan, ya. Masih juga pemilik mengambil barang niaga, ambilan debit dan juga belian sebelah kredit sebanyak 120. Dan tolong tulis catatan ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okey, boleh nah ambilan barang niaga. Seterusnya masih fungsi yang sama, ambilan juga, tapi kali ini ambilan aset bukan semasa, ya. Ambilan aset bukan semasa untuk kegunaan peribadi. Okey, mula-mula pemilik mengambil rak pameran. Rak pameran ini adalah aset. Aset kita adalah perabot. Bila dia mengambil aset perabot berkurangan, ya. Tolak. Bila berkurangan bermaksud dia akan berada di sebelah di kredit, nah. Berkurangan, aset berkurangan akan berada di sebelah kredit, iaitu perabot akan berada di sebelah kredit. Kegunaan peribadi bermaksud ambilan, ya. Ambilan bertambah dan ambilan sentiasa debit. Cikgu dah terangkan dah tadi, ambilan memang sentiasa debit, ya. Ingat dah, ambilan sentiasa debit. Okey. Seterusnya 24 hari bulan, pemilik mengambil komputer pejabat. Komputer pejabat ini adalah aset dan dia adalah di bawah kategori alatan pejabat, ya. Okey. Apabila alatan pejabat berkurangan, dia akan berada di sebelah mana? Sama dengan perabot tadi, dia akan berada di sebelah kredit, ya. Okey. Boleh dah? Alatan pejabat berkurangan, dia akan berada di sebelah kredit. Dan untuk kegunaan peribadi. Peribadi adalah ambilan. Dan ambilan sentiasa debit. Ingat lah. Tahu? Ingat. Ambilan sentiasa debit. Okey, kita buat jenayah Sat. Ini adalah jenayah. Jangan lupa, jenayah mesti ada apa? Tarikh. Tarikh kita ada, iaitu 19 hari bulan Januari. Butiran yang pertama sekali adalah kita kena debit dulu. Debit dia apa dia? Ambilan, iaitu 160. Ambil apa? Ambil perabot. Nilai dia sebanyak 160 sebelah kredit, ya, perabot. Dan kamu kena cerita sedikitlah ambilan perabot untuk kegunaan peribadi. Okey. Kita teruskan kepada 24 hari bulan. 24 hari bulan, ambilan juga sentiasa debit sebanyak 1,200 dan alatan pejabat berkurangan, aset berkurangan, ya. Kita ambil harta pejabat, aset kita berkurangan lah. Aset perniagaan berkurangan. Maka sebelah kredit. Dan jangan lupa penerangan, ya. Jenayah wajib ada penerangan, ya. Tolong tulis. Okey. Dan yang terakhir, fungsi jenayah yang terakhir, sekiranya ada modal tambahan selain tunai dan bank. Okey. Membawa masuk kenderaan. Kamu nampak tak kenderaan ini? Kenderaan, bila dia kata membawa masuk kenderaan, maka kenderaan lah aset kita kenderaan, iaitu kenderaan kita bertambah, bernilai 500 ke dalam perniagaan. Bila dia kata dalam perniagaan, modal membawa masuk barang persendirian ni dalam perniagaan ni. Maksud dia modal akan bertambah. Modal bertambah di sebelah kredit. Nah. Okey, aset kenderaan bertambah di sebelah debit, Okey, kena ingat lah, aset bertambah debit, modal bertambah ataupun liability bertambah sebelah kredit. Okey, pemilik membawa masuk mesin pencetak. Mesin pencetak ni apa dia? Istilah dia adalah alatan pejabat. Alatan pejabat di sebelah debit sebab aset bertambah. Aset bertambah debit, Aset bertambah debit. Kemudian kegunaan perniagaan adalah modal. Modal bertambah sebelah mana, cik? Sebelah kredit. Okey, ada jawapan dah, nah? Okey. Macam mana kita nak sediakan jenayah? Jenayah. Okey, apa yang wajib ada dalam jenayah? Cuba jawab tak? Tarikh. Tarikh 2016 Januari 5. Apa-apa pun debit dulu, nah. Debit kita adalah kenderaan 50,000
RM50,000 dan barulah kamu boleh tulis sebelah kredit modal, iaitu RM50,000. Cerita sikit, pemilik membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Okey, 8 hari bulan pula. 8 hari bulan, alatan pejabat bertambah sebelah debit 345 dan juga modal juga bertambah di sebelah kredit 345. Dan jangan lupa catatan sedikit terang lah. Okey, boleh dah. Jadi cikgu rasa dah ke 5 fungsi jenayam cikgu dah terangkan dan seterusnya kita teruskan. Okey, kesilapan dalam menyediakan jenayam. Apa kesilapan yang sering kamu lakukan? Yang pertama, tidak mencatat tarikh. Cuba tengok. Tengok tak ada tarikh kan? Tak ada tarikh. Tarikh tak ada. Kosong. Tarikh tak ada. Salah. Salah Seterusnya, susunan debit dan kredit tak ada. Susunan debit dan kredit tak ada. Okey, cuba lihat kat sini. Susunan debit dan kredit. Apa maksud dia? Maksud dia cuba tengok kredit dulu ni. Dia tulis kredit dulu. Dia tulis kredit dulu ni. Kredit dulu yang ni. Ni baru dia tulis debit nah. Salah. Nampak nah? Salah nah. Kredit dulu. Sepatutnya debit dulu. Salah. Okey. Yang ini pula, catatan dia nampak tak? Tu dia, macam tu. Salah, dia kena susun debit dulu bagi habis, baru kamu susun kredit. Okey, kita tengok. Salah. Cuba tengok tu. Naik. Salah. Dia kena susun debit dan kredit. Okey, cikgu rasa kamu, insyaAllah kamu boleh faham. Okey, cikgu rasa setakat ini dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam modul ini juga, tetapi bagaimana kita nak postkan ataupun kita nak sediakan jenayam berdasarkan dokumen. Yang ini kita berdasarkan ayat-ayat urus niaga sahaja. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.